Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat walafiat bersama keluarga tercinta. Hari ini kita sambung pelajaran kita masih di bawah tajuk yang sama iaitu Unit 9 Bumi. Mari kita lihat dahulu apakah standard kandungan di dalam Unit 9 tajuk Bumi. Standard kandungan yang pertama adalah mengenai bentuk muka bumi. Dan kandungan yang kedua ialah tanah. Alhamdulillah, pada pelajaran yang lepas, kita telah mempelajari bentuk-bentuk permukaan bumi kita. Mari kita ingat semula pelajaran yang lepas. Yang pertama, bentuk muka bumi yang pertama ialah kolam. Yang kedua, pantai. Yang ketiga, laut. Yang keempat, gunung. Yang kelima, bukit. Yang keenam, tasik. Yang ketujuh, sungai. Yang ke-8, lembah. Masihkah kamu ingat lagi? Lembah ialah kawasan tanah rendah yang berada di kawasan gigi sungai, tepi kiri dan kanan sungai ataupun di kawasan kaki bukit atau kaki gunung. Sekarang, mari kita lihat bentuk permukaan bumi yang terdapat di dalam gambar ini. Yang pertama, kawasan tanah tinggi yang mempunyai puncak sedikit landai, kita namakan bukit. Kawasan tanah tinggi yang mempunyai puncak yang sedikit curam dan lebih tinggi daripada bukit ialah gunung. Kawasan air yang mengalir daripada gunung dan bukit menghala ke lautan ialah sungai. Manakala kawasan tanah rendah yang berada di tepi kiri dan kanan sungai ialah lembah. Sekarang, mari kita sambung standard kandungan yang kedua iaitu tanah. Pada objektif pembelajaran hari ini, kita boleh menyatakan 3 jenis tanah iaitu tanah kebun, tanah liat dan pasir. Kriteria kejayaan kamu pada hari ini ialah saya berjaya sekiranya saya dapat menyatakan 3 jenis tanah. Sekarang kamu boleh buka buku teks muka surat 85. Okey, tulis dulu tarikh pada muka surat tersebut. Tarikh hari ini 26 hari bulan 10 2020. Okey, kita baca sama-sama ya. Tanah. Di permukaan bumi terdapat beberapa jenis tanah yang penting untuk kehidupan. Nyatakan jenis-jenis tanah itu. Okey, untuk pengetahuan kamu, pada bumi kita terdapat 3 jenis tanah. Iaitu, yang pertama, tanah kebun. Yang kedua, tanah liat. Dan yang ketiga, pasir. Jom kita tengok dulu video daripada Learning for Interactive. Awak boleh Google, tengok dekat YouTube. Tahun 3 Sains Tanah Liat, Tanah Berpasir atau Tanah Kebun. Okey, jom kita tonton sama-sama. Jeff, Michael, dan Jessie. Berjalan di sekitar kawasan sekolah. Mereka mengumpulkan contoh-contoh tanah dari 3 tempat. Taman sekolah, lapangan lompat jauh dan padang sekolah. Mereka kemudiannya meneliti tanah tanih yang mereka kumpulkan di dalam makmal sains. Mereka merasa tekstur setiap tanah dengan jari dan memerhatikan warna tanah tanih tersebut. Tanah kebun berwarna gelap dan mempunyai tekstur yang lembut. Pasir dan tanah liat mempunyai warna yang cerah. Pasir mempunyai tekstur kasar, manakala tanah liat mempunyai tekstur yang halus. Adakah tanah yang
Baik, daripada video learning pod tadi, kita dapat tahu bahawa di bumi ini mempunyai 3 jenis tanah. Dan tanah-tanah ini berbeza dari segi warna dan juga teksturnya. Teksturnya adalah permukaan. Bila ketiga-tiga murid tadi masukkan tangan dan merasa sendiri permukaan ataupun tekstur tanah ni, mereka mendapati bahawa ketiga-tiga tanah ini mempunyai tekstur yang berbeza. Mari kita perhatikan dulu satu persatu. Mempunyai warna yang gelap, sama ada kehitaman atau coklat gelap. Tanah kebun juga teksturnya lembut. Bila kita rasa ataupun pegang tanah kebun ni, kita rasa tanah ini lembut dan sesuai untuk menanam pokok-pokok serta sayur-sayuran. Yang kedua, tanah liat. Kita dapat melihat dan memerhatikan bahawa tanah liat mempunyai warna yang sedikit kelabu atau kemerah-merahan. Warna yang cerah kemerah-merahan. Ada tanah liat yang berwarna kelabu dan ada juga tanah liat yang cerah yang berwarna merah, sedikit merah. Tapi dalam gambar ini kita dapati ia berwarna kelabu. Tekstur tanah liat juga sangat halus dan melekeh. Tanah liat mengandungi tanah yang sangat halus. Dan bila kita pegang, kita dapat rasa bahawa tanah ini padat. Seterusnya, pasir. Pasir mempunyai warna yang sedikit cerah, lebih cerah berbanding tanah kebun dan ia berwarna coklat air ataupun kekuningan. Pasir mempunyai tekstur yang kasar. Tekstur tanah kebun yang lembut, tekstur tanah liat yang halus dan tekstur pasir yang kasar. Seterusnya, mari kita lihat video yang kedua iaitu bersama Cikgu Dila. Cikgu Dila Johan ini telah mengupload video dia di YouTube. Tajuk Sains Tahun 1 Jenis-jenis Tanah. Dekat video ni awak akan dapati satu eksperimen ataupun satu pemerhatian Cikgu Dila mengenai ketiga-tiga jenis tanah. Mari kita tonton bersama-sama ya. Okey. Cikgu Dila telah mengambil 3 sampel tanah di kawasan perumahannya. Dan didapati sampel yang pertama, tanah ini berwarna cerah dan tidak padat. Ia mempunyai rongga-rongga udara yang banyak. Dan teksturnya juga sedikit kasar seperti garam. Okay? So daripada sini kita tahu warna yang cerah dan tekstur yang kasar merujuk kepada pasir. Very good. Okay, seterusnya. Jenis tanah yang kedua. Tanah yang kedua berwarna gelap. Hitam, pekat. Dan bila kita rasa tekstur dia, tanah ini sedikit lembut tetapi mengandungi banyak sangat kandungan. Okay? Kita boleh tengok dalam tanah yang Cikgu Dila Johan telah ambil ni, dia ada kecil, ada tumbuhan yang reput, ada ranting-ranting kayu. Tanah dia juga ringan, tidak padat. Maksudnya tanah dia mempunyai rongga-rongga udara. Okey, kita boleh tengok ada juga butir-butir pasir yang halus pun ada dekat dalam tanah yang berwarna gelap, tanah yang kedua ni. Okey, jadi tanah ni warna gelap, sedikit lembut dan mempunyai banyak kandungan. Kita tahu yang tanah yang kedua ialah tanah kebun sebab dia berwarna gelap. Yang ketiga, tanah yang Cikgu Dila Johan ambil ialah tanah terlalu halus. Tanah ni sangat halus dan melekit. Tanah ni juga sangat padat sehingga kita boleh gentil dan membuat bentuk-bentuk. Perhatikan betul-betul tanah yang terdapat pada bekas yang ketiga ni. Okay, kamu boleh perhatikan dia warna kekelabu ataupun kemerahan sikit. Warna dia lebih cerah berbanding warna tanah kebun atau warna yang kedua tadi. Okey, sebabkan tanah ni tekstur dia terlalu halus, ia terlalu padat dan kita boleh membuat bentuk-bentuk seperti pembanjang, bentuk-bentuk yang bulatan dan sebagainya. So, ini kita tahu bahawa ini tekstur dan warna bagi tanah liat. Okey. Seterusnya, daripada video Cikgu Dila tadi, kita tahu bahawa tanah kebun mempunyai banyak kandungan di dalam tanah tersebut. Ada haiwan reput, ada tumbuhan yang reput. Dan tanah liat pula, dalam bekas yang ketiga tadi, terlalu padat. Dia mempunyai tanah yang halus dan padat sehingga kita boleh membentuk sesuatu bentuk menggunakan tanah liat tersebut. Dan yang ketiga ialah pasir.
pasir mempunyai tanah yang tidak padat dan mempunyai banyak udara di dalam kandungan pasir itu sendiri. Okey, seterusnya kita nak lihat apa dia kandungan di dalam tanah kebun. Baik, sebelum kita melihat kandungan ketiga-tiga jenis tanah ini, mari kita jawab soalan KBAT yang pertama, iaitu di manakah jenis-jenis tanah ini biasanya dijumpai. Kat mana kita boleh jumpa tanah kebun, kat mana kita boleh jumpa tanah liat dan kat mana kita boleh jumpa tanah pasir. Okey, yang pertama, tanah kebun kita boleh jumpa di kebun sayur ataupun ladang kelapa sawit. Tanah kebun sesuai untuk menanam pokok-pokok sayur, pokok-pokok buah-buahan serta tanaman-tanaman yang untuk dijadikan makanan seharian kita. Okey, seterusnya, tanah liat. Tanah liat kita boleh jumpa di kawasan bendang ataupun sawah padi. Kawasan bendang ataupun sawah padi ini adalah kawasan yang mempunyai tanah liat dan sesuai digunakan untuk menanam pokok padi. Pokok padi akan menghasilkan beras. Beras apabila kita masak akan menghasilkan nasi. Nasi yang kita makan sebenarnya datang daripada pokok padi. Pokok padi hanya ditanam di kawasan tanah liat, iaitu di kawasan bendang ataupun sawah padi. Pokok padi tidak boleh ditanam menggunakan tanah kebun kerana ianya tidak sesuai untuk pokok padi. Pasir. Kita boleh melihat ataupun menemui pasir di kawasan pantai. Kawasan pantai ialah kawasan yang menghubungkan antara lautan dan daratan. Kawasan pasir juga kita boleh temui di kawasan gurun ataupun di kawasan padang pasir di negara Arab. Kita tahu bahawa pasir ini permukaannya sangat kasar. Tekstur dia kasar, jadi kita perlu berhati-hati ketika berada di kawasan pantai dan gurun kerana ia boleh mengakibatkan luka di bahagian tapak kaki. Seterusnya, objektif pembelajaran yang kedua. Membanding beza kandungan tanah bagi jenis tanah yang berbeza dengan menjalankan. Okey, mari kita lihat video pada Learning for Interactive. Awak boleh tengok di YouTube. Kita nak tengok apakah kandungan di dalam tanah-tanah tersebut. Tahukah anda akan 3 jenis tanah? Tanah kebun, tanah liat, pasir. Semua tidak sama. Semua mempunyai kandungan tanah yang berbeza. Adakah anda melihat zarah-zarah tanah? Daun tumbuhan yang mati? Ada tanah mengandungi batu kecil, lebih pasir, daun kering dan cacing tanah. Ada yang mengandungi ranting. Ada yang mengandungi lebih tanah liat. Tanah berbeza mempunyai benda hidup yang berbeza yang boleh dicedok dengan tangan atau penyodok. Masukkan ke dalam tin atau nasi besar. Marilah menghargai. Tanah berbeza ada di mana-mana. Okey, sekarang kita tengok pula video yang kedua, iaitu video Jom Belajar Bersama Cikgu Zul. Awak boleh tengok video ni pada YouTube. Jangan lupa subscribe channel ni ya. Tanah. Dengan menonton video ini, anda akan belajar tentang menyatakan jenis tanah dan membandingkan kandungan tanah. Terdapat 3 jenis tanah yang perlu anda tahu. Tanah-tanah ini penting untuk kehidupan. Mari kita lihat jenis-jenis tanah tersebut dan kandungannya. Tanah yang pertama ialah tanah kebun. Tanah kebun mengandungi ranting kayu, daun kering,
batu, butir pasir, dan haiwan kecil. Tanah yang kedua ialah tanah liat. Tanah liat mengandungi butir-butir tanah yang sangat halus. Dan tanah yang ketiga ialah pasir. Pasir mengandungi batu dan juga butir pasir. Jika Alright, jadi awak boleh tengok dekat buku teks muka surat 85, gambar tanah kebun awak. Kat situ awak boleh nampak dalam tanah kebun tu sendiri, melalui video Cikgu Zul tadi, Cikgu Zul nyatakan bahawa kita boleh jumpa batu, daun kering, haiwan kecil, butir pasir dan ranting kayu. Maksudnya terdapat haiwan dan tumbuhan yang reput. Ada juga butir pasir sedikit, tapi tidak banyak. Butir-butir pasir ni ada 1, 2, 3, 4, ada sikit je. Dalam tanah ni juga mengandungi batu. So, terdapat banyak sangat kandungan benda di dalam tanah kebun. Bukan hanya ada pada tanah saja, tetapi ada juga benda-benda lain di dalam tanah kebun. Seterusnya, tanah liat. Okey, tengok dekat buku teks muka surat 85. Awak boleh nampak tanah liat yang ditanam pokok padi dalam ni kan? Okey, pokok padi ni sesuai ditanam di tanah liat. Kawasan tanah liat ini, tanah liat hanya mengandungi apa? Butir-butir tanah yang sangat halus. Itu sahaja yang terdapat dalam tanah liat. Kalau ada benda lain pun hanyalah kelodak sahaja, iaitu kotoran sahaja. Yang lain cuma tanah yang sangat halus sahaja yang berada pada tanah liat. Seterusnya, pasir. Tengok juga buku teks awak boleh tengok dia tanam pokok kaktus dekat tanah pasir tersebut. Apa yang ada dalam tanah pasir? Hanya ada batu. Nampak kan batu-batu kecil ni? Ataupun kita panggil batu kerikil. Dan juga butir pasir. So, butir-butir pasir ni sebenarnya, yang halus-halus ni bila dicantum, dia adalah butir-butir pasir. Yang kita rasa kasar tu sebenarnya adalah tekstur butir pasir. Butir pasir ni kasar, dia macam garam. Dia bukan halus macam tanah liat. Dia tak licin, tak halus macam tanah liat. Okey. Pergi buka buku teks muka surat 86 pula. Okey, kita nak tengok apa yang Linda dan Hafiz buat kat sini. Okey, Linda dan Hafiz sedang menyiasat kandungan 3 jenis tanah. Okey, apa kata Linda? Halusnya tanah liat ini. Tanah liat ini mengandungi butir-butir tanah yang sangat halus. Sebab tu kita rasa halus je tanah liat. Linda kata halus je tanah liat tu. Licin. Okey, apa kata Hafiz pula? Apakah kandungan yang terdapat dalam tanah kebun dan pasir? Okey, dia dah pegang tanah liat. Dia kata tanah liat ni mempunyai butir tanah yang sangat halus. Okey, apa pula tengok dalam tanah kebun dan pasir? Apa kandungan dia? Okey, kat sini awak boleh buat eksperimen. Mari uji kandungan tanah kebun dan pasir. Awak ada 2 jenis tanah, iaitu tanah kebun dan pasir. Awak boleh menggunakan alat-alatan tersebut dan mengikuti langkah-langkah yang ada dalam buku teks awak untuk awak perhatikan apa yang terdapat di dalam tanah kebun dan pasir. Okey, melalui video Cikgu Zul tadi, awak boleh jawab soalan pada buku teks muka surat 87. Lengkapkan jadual pada muka surat 87 ni. Sebagai contoh, awak kata, cikgu bagi contoh. Okey, yang pertama. Kotak yang pertama, ranting kayu. Tanah kebun. Ada tak ranting kayu dekat dalam tanah kebun? Awak dah tengok video Cikgu Zul tadi? Ada. So, awak writekan ada. Okey, pasir. Ada tak ranting kayu dekat dalam pasir? Tak ada kan? Jadi, awak pangkahkan macam ni. Sama juga, kotak yang kedua, daun kering. Ada tak daun kering pada tanah kebun? Kalau ada, write. Kalau tak ada, pangkah. Pasir. Ada tak daun kering pada pasir? Tak ada. Tak ada daun kering pada pasir. Okey, di dalam pasir, dalam tanah kebun juga, adakah mengandungi batu? Writekan batu. Ada. Kita boleh jumpa batu-batu kerikil dalam tanah kebun. Pasir. Kita boleh jumpa batu tak dekat pasir? Ada. Very good.
Okey, seterusnya butir pasir. Boleh tak kita jumpa butir pasir dekat tanah kebun? Boleh, ada sedikit butir pasir pada tanah kebun. Tapi tak sebanyak pasir. Dalam pasir ada tak butir pasir? Ada dan sangat banyak. Okey, butir pasir ni lah yang menyebabkan tekstur pasir itu sendiri kasar. Okey, seterusnya ada tak haiwan kecil pada tanah kebun? Ada. Ada tak haiwan kecil di dalam pasir? Tak ada. Okey, ini jawapan pada muka surat 87. Awak tuliskan. Soalan seterusnya yang bawah ni. Apakah perbezaan kandungan tanah antara tanah kebun dengan pasir? Okey, apa beza antara tanah kebun dengan tanah pasir? Awak dah jawab soalan dekat jadual dia. Awak boleh nyatakan terus. Tanah kebun mengandungi ranting kayu, daun kering, batu, butir pasir dan haiwan kecil. Ini semua ada pada tanah kebun. Tapi pasir hanya mengandungi batu dan butir pasir sahaja. Nampak? Okey, yang lain semua pangkah kan? Ini sahaja yang pasir ada. So, perbezaan dia adalah pada kandungan tanah tu tersebut. Kandungan tanah, kebun dan pasir berbeza. Sama juga tanah liat. Okey, seterusnya. Okey, Alhamdulillah kita dah pun selesai memahami dan membanding beza kandungan tanah bagi jenis tanah yang berbeza dengan menjalankan aktiviti. Seterusnya, okey, awak buat latihan pengukuhan pada buku aktiviti. Okey, buka buku aktiviti awak, muka surat 59. Okey, jangan lupa tulis tarikh 26/10/2020. Okey, tengok arahan yang pertama. Pada muka surat 59, asing dan perhati. Namakan jenis tanah berdasarkan kandungan yang terdapat dalamnya. Okey, ni tanah apa yang ada butir tanah, ada ranting kayu, ada daun kering, ada batu kecil, ada haiwan kecil. Tanah apa ni? Awak masukkan dalam ni jawapan awak. Tanah apa? Okey, kotak yang kedua. Ada butir pasir dan ada batu-batu kecil. Tanah apa yang ada butir pasir dan batu-batu kecil? Okey, tulis jawapan awak dekat kotak yang kedua. Akhir sekali kotak yang ketiga, tanah ni cuma ada butir tanah yang sangat halus je. Okey, tanah apa yang mempunyai tanah yang sangat halus? Okey, sebut nama dia kat sini. Okey, seterusnya awak buka buku aktiviti muka surat 60. Muka surat 60 ni dia buat eksperimen. Dia masukkan 3 jenis tanah tadi, masukkan dalam satu balang, kemudian dia masukkan air. Bila dia masukkan air, dia kocak air tu, goncang dan dia biarkan letak balang yang mengandungi tanah dan air tu selama 30 minit dia biar. Bila dia biarkan ni, kita akan dapat mendapan. Mendapan ni maksudnya mana yang berat akan turun ke bawah, mana yang ringan akan naik ke atas air, ke permukaan air. Terapun dan tenggelam. Okay, so kita tengok eksperimen ni, kita tengok pada video yang seterusnya. Tekstur yang halus. Jangan lupa tulis tarikh dulu Okey, jom kita tengok video ni sama-sama. Adakah tanah yang berbeza mempunyai kandungan yang sama? Tanah tanih di dalam balang yang mereka goncang bersama air semalam pasti telah terendam. Mari kita periksa balang-balang tersebut. Balang-balang tersebut akan menunjukkan kepada kita kandungan bagi setiap tanah. Tanah kebun berasal daripada tumbuhan dan haiwan yang telah reput. Tanah kebun juga mengandungi tanah liat, kelodak, pasir dan batu kerikil. Kelodak terdapat di dalam tanah liat. Pasir mengandungi tanah liat, kelodak, pasir dan batu kerikil. Okey, daripada video tadi awak dapat tahu bahawa pasir mempunyai kandungan batu kerikil dekat bahagian bawah sekali. Ada pasir yang sangat, butir pasir yang sangat banyak dekat bahagian atas dia. Kelodak ni adalah kotoran Seterusnya, awak juga tahu bahawa dekat bahagian tanah kebun. Tanah kebun tadi, bila kita masukkan air dan kocak, kita dapati haiwan dan tumbuhan yang reput berada terapung dekat atas permukaan air. Awak boleh nampak yang tanah kebun ni mengandungi tumbuhan dan haiwan yang reput dekat atas sekali. Bawah dia terdapat sedikit tanah liat, sedikit sahaja kelodak dan juga pasir serta batu kerikil. Batu kerikil mesti paling bawah sekali.
tanah liat. Hanya ada tanah liat sahaja. Okey. Dan juga kelodak bahagian atas. Okey. Sekarang awak cuba jawab dekat muka surat 61. Okey, masukkan. Masukkan, isikan tempat kosong dan namakan jenis tanah dalam balang. Okey, masukkan isi kosong. Isi tempat kosong ni. Okey, air dan bawah dia ada apa bawah dia? Ada satu kandungan je dalam tanah ni. Ingat, tanah apa yang ada satu kandungan je? Tanah yang halus. Okey, tanah yang halus tu tanah apa sebenarnya nama dia? Okey, masukkan nama dia kat sini. Dia ada satu je kandungan. Okey, yang kat bawah ni, balang yang kedua ada banyak. Ada haiwan reput. Atas haiwan reput ni ada, mesti ada tumbuhan reput. Sebenarnya terapung adalah haiwan dan tumbuhan reput. Bawah dia sekali ada batu-batu kecil. Atas batu kecil ada pasir. Okey, kalau yang ada banyak sangat kandungan ni, tanah apa nama dia? Tanah kebun ke, tanah liat ke, pasir? Okay, masukkan nama dia kat sini. Dan last sekali, ada butir-butir pasir dan ada batu kerikil bawah dia. Kalau ada butir pasir dan batu kerikil, itu adalah kandungan di dalam pasir ke tanah kebun ke tanah liat. Masukkan nama dia kat sini. Okey, itu pada muka surat 61. Seterusnya, muka surat 62. Asingkan kandungan tanah. Jangan lupa tulis tarikh. Gambar di bawah menunjukkan kandungan sejenis tanah. Tuliskan kandungan tanah yang betul. Okey, ni apa nama dia? Mana haiwan kecil? Mana ranting kayu? Mana batu? Mana putih pasir? Lepas tu jawab soalan bawah ni. Tanah ini ialah tanah apa? Kalau ada mengandungi banyak sangat kandungan, tanah apa nama dia? Okey, Alhamdulillah. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Kita dah tamat unit 9 bumi. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam tajuk yang terakhir, iaitu unit yang baru, unit 10, teknologi. Betul. Okey, sampai jumpa lagi. InsyaAllah, terima kasih sebab dengar cikgu punya kelas ujian bertangan dan jaga diri. Jangan lupa solat, jangan lupa hormat dan tolong ibu dan ayah awak di rumah. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.